Assalamualaikum and selamat malam. Welcome back to channel. So, malam ni, Dua akan terangkan sedikit pasal dolar. Kenapa kita nak sembang pasal dolar? Sebab dolar adalah satu currency yang digunakan dalam satu dunia untuk sebarang urusan antara negara. So, kemudian dolar ini adalah penting untuk kita monitor, untuk chart di dolar ataupun kita panggil di chart di DSY. So, kenaikan dan penurunan. So, dalam ni kita tengok kalau ikutkan ekonomi di US tengah dalam recession, interest tengah naik, inflation tinggi, tapi harga dolar dia terus meningkat. Harga dolar tu terus naik. So kenapa berlaku? Sepuli kalau ikutkan mestilah harga dolar berturun. Ini berlaku disebabkan demand ataupun permintaan yang tinggi untuk dolar. Sebab apa? Dolar still lagi digunakan seluruh dunia. So meaning penggunaan dolar tu memang ada, cuma supply dia berkurangan. Sebab apa supply berkurangan? Fed dah tak print lagi money. So itulah sebab dolar tu. Dolar melakukan peningkatan. So, dolar berlaku peningkatan, adakah good untuk market ataupun untuk global dunia? So, untuk dolar dikecualikan sebab apa? Nanti tu akan terangkan untuk anda, mudah je, ni tu tak pergi lama, sikit aja tu akan terang sikit dolar, apakah efeknya dolar melakukan kenaikan. Yes, sekarang DSY sikit drop, tapi tu nak tindakan apa yang berlaku currently. So, untuk kali kita tengok apa yang berlaku recession, COVID apa semua tu, kita berlaku pengurangan supply. So, macam Jod cakap semalam, punca utama yang kita tengok inflation naik, kita tengok apa lagi harga interest naik ni adalah disebabkan supply, iaitu kenapa supply disebabkan masa itu kita ada kata COVID tu, puncanya adalah COVID-19 COVID punya. So kita berlaku penurunan supply. So apa yang berlaku lepas itu adalah kita tengok dolar terus melakukan. Kenapa kita tak nak dolar terus mengukuh, dolar menaik? Disebabkan sekiranya dolar, alright, kita tengok nanti tu akan buat simbol aja, iaitu simbol dolar. So simbol dolar yang ni. So sekiranya dolar terus melakukan menaikkan, meaning untuk mata wang ni, contoh kita tengok Malaysia lah. Malaysia pun daripada 4.3 sekarang ni dah apa? 4.4. So meaning 1 dolar equal dengan 4.4 ringgit Malaysia. Sudah nampak? Ringgit pula jatuh. Tapi sedangkan kita tengok ekonomi Malaysia still lagi okey. GDP masih okey. Kita punya inflation. Malaysia inflation adalah 2.8, interest kita 2.5 ataupun 2.25. So 2.2 atau 5 itulah. Kata tak jauh beza pun berbanding US, dia punya kuota inflation 8.5 currently, tapi dia punya interest baru saja 1.75 ataupun 2%, baru 1.75. So ini jauh beza. Berbanding Malaysia, ekonomi kita lagi better. Tapi kenapa duit kita makin lama makin kuota drop? Dia drop dia punya value dia disebabkan apa? Sebab dolar ni melakukan kan. So meaning by right, kalau ikutkan ekonomi US teruk, sepatutnya dolar lah jatuh. Meaning dolar jatuh, sepuluh kita tengok harga kuota ringgit lah makin berkurangan, ataupun makin contoh 43 mungkin jadi 3 dolar, 3 ringgit balik ke. So sepuluh nampaknya tu. Tapi kalau anda faham, ini yang berlaku. Sebab apa? Walaupun ekonomi yang negara-negara kita ni, contoh Malaysia ataupun negara-negara lain, kita blooming, ekonomi jatuh, tapi kalau dolar ni terus berlaku peningkatan, kita akan nampak akan berlaku efek, boleh menyebabkan global punya ekonomi problem. Sebab apa? Okey, tu akan bagikan satu contoh mudah je, kita akan tengok. So ingat, dolar dia adalah digunakan untuk transaksi antara negara-negara. Contoh kita Malaysia nak buat transaksi dengan Indonesia, Malaysia nak buat dengan Thailand, Malaysia dengan Singapura. Kita akan pakai apa? Kita tak pakai ringgit, kita tak pakai rupiah, kita tak pakai dolar Singapura, kita tak pakai baht. Kita pakai apa? Kita akan pakai dolar USD. So ni dia punya kuartal transaksi tu pakai dolar. So ni demand dolar tu meningkat. Lepas tu dolar terus meningkat. So sekiranya dolar tadi terus berlaku peningkatan, kemudian mata wang lain tadi, kalau digunakan RM, contoh RM dan semua ni berlaku dropping tadi lah, macam 4.3 ke 4.4. So ini apa berlaku untuk kita? Ingat, negara-negara contoh kita ni, company, contoh dalam Malaysia ada company yang nak buat produk. Dan bila nak produk itu, contoh dia kita nak buat urusan dengan Indonesia ataupun Thailand apa semua tu. So company A, kita tengok company A ada modal, contoh dia ada modal, katakan dia ada 1 juta, 1 RM, kita RM 1 juta. So dia ada 1 juta untuk RM tu, dia nak buat nak beli barang, ataupun contoh nak beli barang mentah, sebab nak beli supply dia, nak beli barang, nak buat barang. So ini barang yang dia nak beli ni perlu dibayar apa? Dia tak boleh bayar pakai ringgit. Sebab apa? Kita internet nak beli barang di luar, mungkin kalau dalam negara tak masalah. Kalau ini tembang, kalau beli barang tu, normally supply tu kita nak, company dia akan beli import lah. Dia akan import barang tu. Beli import, kita nak payah pakai dolar. So meaning kita
kita akan tengok ni, dolar terus melakukan peningkatan. So meaning harga ni akan meningkat maju dekat inflation, kali harga tengah naik. Sebab tu semua barang tengah naik. So meaning mungkin harga kat sini, katakan harga barang ni dia nak beli, katakan harga dia 500, katalah 500,000. So 500,000 harga kalau ikutkan kata barang tu. Tapi dolar terus naik, sebarang ni nak bayar. So barang ni naik lagi 600, 700 katakan. So meaning dia ada hanya 1 juta dia. So meaning untuk yang ni tengok value juta ni boleh berkurang. Sebab apa tadi? 1 dolar ikut 43. Now dah sebab dolar terus melakukan peringatan tu, ringgit Malaysia ni aku kata bukan berlaku kenaikan, dia strong, tapi disebabkan dolar ni naik tinggi sangat. So tengok Malaysia dah 44. So meaning anda tengok dalam ini satu, kalau ikutkan dalam 1 juta ni 1 juta per dolar dah berapa? Ikutkan kalau kita bahagi, kalau ikutkan masa itu kita katakan 1 USD equal 1, kalau ikutkan masa tu kita ada apa? Contoh ini nak senang, kita ada 4.3. So 4.3 juta equal dengan 1 juta USD. So now in value USD naik. So meaning currently 1 juta adakah akan lagi 43? Meaning akan berlaku penurunan. So aku kata nilai ni berkurang lagi berapa? Ini katakan dia akan berlaku dropping tengoklah, mungkin akan ni daripada nilai, walaupun nilai 40 juta tapi nak beli harga tadi kita tengok yang ni naik. Contoh tadi kita tengok harga dia, contoh kalau harga dia 43, harga barang ni nak senang mudah untuk harga dia, katalah harga okey. Nak senang mudah kita akan tengok, nak buat perbandingan macam ni je. Okey, nak tengok nampak kan. Okey, 1 dolar 1. Kata kita akan pakai 1 dolar, katakan company A. Company A ada modal 4.3 kata 4.3 juta lah, katakan 4.3 juta, dan equal dalam dolar, dalam 4 juta ni lah dalam dolar equal dengan 1 juta. So now kita tengok bila berlaku, so barang nak beli barang tu, company luar ni nak buat barang, dia perlu barang. So barang katakan dia perlukan barang B ni, barang B, dan barang B ni harga dia katakan juga 4.3 juga, katakan senang dan mudah 4.3 juga untuk beli barang. So apa berlaku nanti? So dia perlu bayar dalam dolar. So now 43 dia tukarkan dalam dolar 1 juta. So 1 juta dia bagi kita fee. So tak ada isu. So isu yang sekarang adalah bila dolar mengukur, dolar value menaik. So apa yang berlaku dalam kata ringgit ni? Ringgit ni akan terus dropping 43.4. So kemudian dia dah ada 4.3. Now untuk mendapatkan 1 juta USD, so now barang ni dah bukan 4.3 dah. Sebab apa? Kita nak perlu bayar dalam dolar. So dalam dolar ikut barang ni, ikutkan dah naik juga. Sebab apa? Dia pun dalam dolar juga. So meaning currently dengan 4.4. So meaning company A perlu ada 4.4 juta untuk equalkan 1 juta USD. Sebab apa? Harga ni dah jadi 4.4. Tapi untuk company A dia hanya ada 4.3. So meaning dia perlu cari lagi ringgit untuk dapatkan lagi berapa? Dalam 100,000 untuk dapatkan. Ini nampak company A terpaksa keluar lagi aset modal. Ini apa berlaku? Lama kelamaan habislah dia punya duit. So ini kan kita nak kan, kalau global economy berlaku, kita tak nak dolar ini terus melakukan peningkatan. Dolar terus melakukan peningkatan maknanya, dan aku kata dengan supply yang berkurangan akan menyebabkan dia akan menambahkan lagi teruk ekonomi. Sebab apa ingat? Currently kita dah ada masalah supply. So supply masa COVID, supply pun baru, masa COVID tu baru je nak pulih. Tapi ada lagi negara-negara yang pengeluaran yang terbesar, contoh di China, ada lagi aku kata close di India, masih lagi ada aku kata restriction untuk COVID ni. So ni kita nampak lagi supply tu tak kembali pulih. Tapi dengan berlakunya macam ini, apa yang berlaku? Company A tak dapat nak buat produk. Apa berlaku? Dia akan menyumbang lagi kepada pengurangan supply. So bila berlaku pengurangan supply, apa berlaku? Macam inilah, inflation akan terus naik, harga akan terus naik. So apa berlaku? Recession ni akan getting worse. Macam tadi boleh berlaku sampai, kalau worst case sampai lah World War 3. Kita tak nak satu negara tu huru-hara jadi macam sampai Timor Leste, rakyat ni memberontak apa semua tu, dah fasiliti semua berlaku. So bayangkan kalau satu dunia, Malaysia, Indonesia, Thailand, siapa pun rakyat tengah berontak. So apa berlaku? Dah senang cerita, nak kundang balik, berlakulah kuota peperangan tu. Selalunya peperangan berlaku macam itulah, sama ada berlaku something yang berdasarkan ekonomi. Meaning kalau tengokkan World War 2 pun masa tu adalah inflation US masa tu apa? 2 digit, hampir 20% lebih inflation. So kita tak nak benda yang berlaku. So inilah aplikasinya kalau berlaku. Ni kalau perang ni maknanya, perang ni maknanya melibatkan ekonomi. So meaning semakin teruk ekonomi dunia, semakin dekatlah kita dengan
peperangan. So hopefully itu tak berlaku. So itulah untuk anda faham untuk ni kenapa kita tak nak dolar itu melakukan peningkatan. So anda dah nampak sikit untuk implikasinya kalau dolar terus melakukan peningkatan menyebabkan value duit kita berkurangan. So macam kat ni kita ada 4.3 juta tapi harga dah naik, bukan dia naik, dolar naik, value harga duit kita jatuh. Bila jatuh kita terpaksa cari lagi ringgit untuk beli harga barang tu. Ini kalau dah sampai company tu dah tak ada duit nak dapat, nak buat loan. Nak buat loan tak boleh, sebab apa nak buat loan? Kalau nak buat loan, interest tengah naik. So kalau minim bulanan tu makin tinggi. So kali jatuh inflation ni menyebabkan interest. Bila interest naik, kita tak menyebabkan limited untuk company-company besar ni buat loan. So buat loan dia tak boleh kembangkan ekonomi, kena kembangkan dia nak keluarkan dia punya barang, tak keluar barang, menyebabkan lebih shorting aku kata lebih banyak pengurangan supply. Nampak cycle itu tak pernah aku kata tak habis. So ini untuk berlaku balik, yang baik adalah kita perlu at least untuk negara, yang penting adalah interest perlu diturunkan. So at least kalau berlaku kenaikan di dolar pun pengurangan, contoh tadi 43 kurang 100,000. So meaning company ni boleh buat loan di bank. Sebab apa? Masa tu interest tengah drop. Kalau perkara dengan interest tengah naik, memang tak akan ada yang buat lah. So itulah implikasi yang kita tengok. Kenapa kita nak tengok dolar tak boleh naik dengan drastik sangat. Kalau dolar naik cepat kali-kali, sebab tu tengok market US, maknanya ekonomi US tengah dropping, recession. Tapi kenapa dolar dia mengukuh? Sedangkan kat Malaysia kita ekonomi okey je. Inflation, kita punya inflation dah naik, tapi inflation dengan interest kita balance. Tapi kita punya duit pula yang kata dropping. Kenapa? Bukan masalah kita punya Malaysia ataupun negara-negara lain. Ini punca pada US, maknanya disebabkan dolar dia terus menaik. Sebab apa? Cakap dolar dia demand dia tinggi. Sebab apa demand ni? Dia digunakan perantaraan untuk seluruh dunia. Bila seluruh dunia pakai, so demand naik lah. Bila demand naik, harga itu supply pula dolar tak banyak dah. Sebab apa? Fed dah tak print money. Kalau dia print money akan menyebabkan inflation itu lagi naik. So now nak kawal inflation dan interest, so meaning dia tak boleh print duit. So bila tak print duit, apa yang berlaku? Demand akan meningkat. Bila demand meningkat, ini yang berlaku, kita nampak berlaku penurunan. Sebab juga kita dalam recession tu, anda nampak ada pergerakan tu. Kalau anda faham, anda nampak dah aku kata ke manakah kita punya arah ni. Kalau hari tak nampak lagi position, hopefully dengan nak dropping untuk masa-masa ni, nak dropping inflation, nak dropping balik interest akan berlaku, kita akan berlaku kejatuhan ekonomi. So currently memang kita cakap aku kata dalam recession. So minimum berapa tahun tu, expected mungkin dalam 2-3 tahun lagi kita akan ada ekonomi jatuh. So untuk reduce balik tu, nanti bila dah ekonomi soft landing, kita pun nampak bottom, kita akan nampak lah masa tu interest akan interest low, inflation pun low. Masa tu kita nampak balik US akan print balik money ataupun apa, company-company besar ni boleh buat loan balik tu, business tu berjalan tu, ini kita akan kembali boleh. So kali kita masih tahun ni adalah first year kita punya dalam recession tu. Macam dalam Bitcoin pun ada 4 year cycle tu, normal berdasarkan technical dan fundamental sama kita tengok. Kali kita berada dalam downtrend ataupun economy crash tu, ada apa, ada lagi kejatuhan yang kita akan nampak untuk tahun ni dan dalam 2-3 tahun ni sebelum kita kembali pulih. Juga itu aja untuk malam ni. Like, subscribe. Jumpa lagi anda di Net Review. Wassalamualaikum. Bye bye.